Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita. Ini berkenaan dengan fiqh Asmaul Husna. Yang mana kita sampaikan itu pada tajuk perbincangan kita yang terakhir itu, kita sebut berkenaan nama Allah Ta'ala Al-Qadiru, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru. Yang mana kita kata nama ni sepatutnya difahami dengan betul. Sebab tu yang kita kata bila last kali kita bincang itu, sebutan berkenaan dengan berkuasa tu, kita faham sudut sebenar kuasa tadi bukan masalah boleh buat apa saja, dari segi masalah benda mustahil, tapi bahkan kita kata berbuat sesuka hati pada apa dia inginkan pada kerajaan dia. Ini yang kita kata kenapa hari tu kita bincangkan, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hanyalah takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya itu para ulama. Itu maksud dia adalah itu orang yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah jelaskan, dia kata daripada kefaqihan Ibn Abbas dan ilmunya tentang pentakwilan Quran atau pentafsiran Quran dan pengetahuan dengan hakikat asma dan sifat, dan sungguhnya dia kata ini hadis tafsiran ni macam tu kerana kebanyakan ahli kalam tidak mengisi ataupun menunaikan jumlah ini atau ayat ini, innallaha ala kulli syai'in qadir tu dengan sebenar-benar haknya, kerana mereka dahulu memperakui dengannya tapi mengingkari qadar, kan, menciptaan perbuatan makhluk dia diingkar. Sedangkan dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi dia boleh cakap tapi dia tapi balik. Dan mereka tidak merakui terhadapnya di atas bentuknya sepatutnya, dan mereka mengingkari perbuatan Tuhan tabaraka taala yang tertegak dengannya, dia kata dan yang qaimah bihi, mana tertegak mana perbuatan Allah Taala yang tertegak dengannya, dan mereka tak memperakui perbuatan Allah Taala itu di atas bentuk yang dikehendaki. Bahkan mereka dengan terang-terang, kan, mereka terang-terang bahawa tidak ada dia tak berkuasa ke atas perbuatan apa yang dibuat. Nah, Allah Ta'ala buat, tapi dia kata Allah tak ada berkuasa untuk itu. Dan barang siapa yang tak memperakui bahawa Allah Ta'ala setiap hari dia dalam urusan melakukan apa saja dikehendaki, dia tidak mengakui bahawa Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan barang siapa yang tak mengingkari, yang tak memperakui bahawa ke hati sekalian hamba ni di antara dua jari Tuhan yang penyayang, jari Tuhan yang penyayang, yang dibolak-balikkan macam dikehendaki, dan bahawa Subhanahu Ta'ala membalikkan hati secara hakiki. Hakiki maksudnya memang orang tu daripada suka satu benda, benci satu benda, cenderung pada A, tukar pada B. Benda ni Allah Ta'ala kata dia buat, Nabi pun kata Allah Ta'ala buat, datang orang kata tak boleh. Kalau Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala tak adil. Ini salah ni. Itu masalah dia kata dia orang sering lafazkan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi dia tidak meletakkan maksud yang sepatutnya. Dan bahawa jika dia hendak diluruskan hati dia luruskan, jika dia hendak dia bengkokkan, dia bengkokkan. Dan tidak merakui bahawa dan tidak diperakui bahawa Allah Ta'ala, dan siapa yang tak percaya itu maka dia tidak memperakui dengan bahawa Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Selain itulah macam-macam lagi yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, perbuatan-perbuatan yang sesiapa yang tak mengingkari dengannya, tak memperakui dengannya, tidak memperakui bahawa Allah Ta'ala ke atas sesuatu amat berkuasa. Alangkah dia satu kata-kata fayalaha min kalimatin min habarul ummah. Ini satu kata, aduhai, ini satu kata-kata daripada pendeta umat ini dan penterjemah Quran Allah anhu. Ini yang kita last berhenti Baik, ini sambung hari ni. Okey, kata alif sambung lagi Hadza, demikianlah, wa inna lil iman bil qudratillahi azza wa jalla allati dalla alaiha asma'uhu al-qadir, al-qadiru al-muqtadir, atharan azimatan. Dia kata dan demikianlah, itu yang kita faham, kita dah terangkan. Dan sungguhnya untuk iman dengan kekuasaan Allah azza wa jalla ni yang ditunjukkan kepadanya oleh nama-namanya al-qadir, al-qadir, al-muqtadir, dia benda iman tadi ada kesan yang hebat. Asaran azimatan wa samaran mubarakatan, dan juga hasil yang diberkati. Ta'udu 'alal abdi
yang akan kembali kepada seorang hamba tu fid dunyahu wa ukhrahu, pada dunianya dan juga akhiratnya. Kaifa, bagaimana tidak kaifa la, bagaimana tidak, wal iman bihi kutubur ruha at-tauhid wa nizamihi, sedangkan beriman dengannya, dengan kudrat Allah Taala ni adalah kutubur ruha, ni kutub ataupun paksi roha tauhid ni macam ni. Kalau tauhid tu berkitar, dia roha ni batu giling tu, batu giling. Bukan giling gitu. Giling Arab tu dia ada unta pusing. Dia ada dua batu besar. So dia akan dia letak sini unta ke keledai ke, dia pusing. So dia orang letaklah giling tengah. So dia orang collect dia punya apa hasil tu tepi-tepi tu. Debu tu. Tapi batu tu batu giling tu punya roha. So jadi kutub, kalau kita kata bayang, kalau tauhid ni berkitar pada semua aspek kehidupan. Paksi utama di tengah-tengah tu adalah iman dengan kudrat kepada kudrat Allah Taala. Allah Taala dan juga sistem dia. Wa mabda'ul iman wa tamamihi, dan juga dia asas iman dan juga kesempurnaan iman. Wa asluddin wa qawamuhu, dia adalah usul agama, asal bagi agama dan kelurusan agama. Pasal dia kita tak boleh tidak percaya itu. Fa wa ahadu arkanil iman, kerana dia salah satu rukun iman. Wa qaidatu asasil ihsan, dan juga kaedah asas bagi perasaan ihsan bagi seorang hamba. Pasal Allah Ta'ala berkuasa, melihat dia di mana dia berada. Dia kena ada kaitan masalah kuasa Allah Ta'ala tadi. So iman tu dia ada kesan yang sangat besar. So ia adalah asas bagi iman. Asas apa iman dengan nama Al-Qadiru Al-Muqtadiru. Al-Qadiru Al-Muqtadiru tu ada kesan yang kuat kepada iman. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala buat semua benda apa nak buat, hukum apa nak hukum, sebab dia maha berkuasa. Dia boleh nilai, dia tahu apa yang kita buat sebab dia maha berkuasa. Dia beri apa kita pada dia beri kita sebab dia maha berkuasa. Sebab itu yang benda itu kita kata dia asas bagi iman. Kan? Asas bagi paksi tauhid, dia kata. Waqa itu asas iman, dan kaedah asas bagi ihsan, perasaan untuk seorang hamba tu merasa diperhatikan Allah Taala pun dengan sebab tadilah. Kalau dia tak beriman, Allah Taala berkuasa untuk mengetahui dia di mana saja dia berada, tahu dah apa dalam hati dia, maha berkuasa di atas semua itu. Nescaya dia tak adalah rasa ihsan. Mungkin dia rasa tempat tertentu dia buat kerja, Allah Ta'ala tak nampak. Allah Ta'ala tak nampak. Sebab Allah Ta'ala limited. Sebab sekarang itu kudrat Allah Ta'ala ni tak ada limit. Itu yang nak kita fahamkan. Famin thimarihil mubarakati, di antara hasil-hasilnya yang diberkati adalah annahu yuqawwi fil abdil isti'anati billah. Yuqawwi isti'anata billah. Bahawa dia di antara hasil dia yang diberkati adalah dia menguatkan iman dengan sifat nama-nama tadi, yang tunjukkan nama-nama tersebut, kudrat Allah Ta'ala ni dengan nama-nama tersebut menguatkan pada seorang hamba tu al-isti'anata billah, perbuatan minta tolong kepada Allah, wa husnat tawakkuli alaihi, dan menguatkan juga elok tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tempat yang patut kita bergantung. Dia berkuasa atas segala-galanya. Manusia yang kita minta tolong tak mungkin boleh menolong kita macam Allah Ta'ala tolong kita. Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Jadi bila kita faham betul, kan, hasil dia kuatkan iman kita, minta tolong Allah Ta'ala dan bergantung dengan dia. Wa tamamil iltija ilaihi, dan bahkan kesempurnaan kembali kepada Allah Ta'ala. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi dan fi jami'i, dan jami' beliau, himpunan hadis beliau, Sunan Tirmidzi tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya ghulam, aku dahulu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Di belakang Nabi, dia kadang ada keadaan dia menunggang duduk belakang Nabi. Ada keadaan mungkin dia duduk belakang Nabi je, Nabi cakap dengan dia. Dia kata, ya ghulam, wahai budak, hai anak, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Ihfazillaha yahfazuka, peliharalah, jagalah Allah Ta'ala, dia jaga engkau. Maksud jaga ni tadi adalah ingat Allah Ta'ala, ataupun jaga-jaga terhadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ingat engkau. Mana pada apa benda yang kamu nak buat, ingat-ingat Allah Ta'ala dulu. Ihfazillaha, kalau kau berterusan tu, jaga-jaga Allah Ta'ala, pelihara Allah Ta'ala, tajidhu tujahak, engkau akan dapati dia di hadapan kau. Berterusan kau, memang kita asyik nak benda ni, Allah Ta'ala bagi ke tidak? Dan sekian, Allah Ta'ala bagi tidak. Berakhir dengan akhirnya, kita sentiasa macam Allah depan kita. Itu latihan sebenarnya bila manusia tu sering menjaga halal dan haram, dia akan timbul ketakwaan dalam hati dia. Bahkan dia akan merasakan dalam hati dia pemerhatian Allah Ta'ala ke atas diri dia. Okey. Dia kata, idza sa'alta fas'alillah.
Bila kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolonglah kepada Allah Taala. Ni ada kalau kita baca syarah hadis ni, kisah dia. Sebagai para tabi'in cerita, para sahabat kadang-kadang bila naik kenderaan tiba jatuh barang daripada badan dia, tongkat ke apa, dia turun sendiri ambil. Takkan kata tolong ambilkan. Sampai itu sekali. Walaupun kita tahu bahawa minta tolong yang biasa, yang pada kemampuan manusia, macam kita minta tolong pada suami betulkan mentol bab ke, kan, ataupun minta isteri buatkan air ke, minta anak pergi kedai ke, benda tersebut tidaklah maksud syirik seperti yang kita fahamkan. Maksud dia kita minta benda yang tak ada kaitan ni. Yang dimaksudkan yang minta tolong Allah Ta'ala, minta tolong pada benda yang memang tak ada siapa berkuasa kecuali dia. Itu maksud dia. Minta benda yang pada Allah Ta'ala, minta benda Allah Ta'ala boleh berikan. Dan tak ada siapa boleh berikan kita benda berkenaan. Walaupun realitinya kita tahu dapat makan, kan. Macam ada hadis yang lain Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya ibadi kullukum ja'i'. Semua kamu lapar. Kecuali siapa beri makan, aku beri makan padanya. Minta makan kepada aku, beri makan pada dia. Wahai hamba kamu semua telanjang, tak ada pakaian. Kecuali siapa yang aku berikan pakaian padanya. Minta pakaian pada aku beri pakaian pada kamu. Maksudnya kalau hadis sebut benda yang biasa pun kita kena minta. Walaupun kita kata kita dah ada gaji bulatan, ada panggil apa? Rezeki kita macam dah apa, kita tahu dah tentang kontrak. Semacam ada gaji tetap lah. Tapi kena ingat bahawa benda tersebut kena minta juga. Macam kita minta hidayah lah. Hidayah dah dapat dah, tapi kita tetap minta. Jangan kata dah dapat tak payah minta lah. Tak ada. Silapnya manusia ni bila merasakan effort yang dia buat tu lebih mengatasi daripada qadar Allah Ta'ala. Itu kena minta walaupun dah dapat. Jadi kat sini dia kata permintaan ni, apa Nabi kata pada Ibn Abbas, bila kau minta pada Allah Ta'ala, minta tolong pada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi terangkan masalah tawakal ni. Pada Allah Ta'ala Maha berkuasa, dia kata, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahawa seluruh umat ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, jika mereka bersepakat atau berhimpun untuk memanfaatkan engkau dengan suatu perkara, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, mereka takkan boleh memanfaatkan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah Ta'ala untuk engkau. Apa Allah Ta'ala tetapkan untuk engkau dapat, itu sajalah yang kau akan dapat. Ni benda ni takkan kita boleh kaya ke orang tak kaya, takkan boleh elokkan pada orang tak elok, takkan lebih daripada apa batasan kita. Kadang-kadang saya perhatikan ada jugalah macam orang apa, kita belajar teknik tak salah, teknik untuk contoh macam mendidik anak, tapi kita tak boleh kata teknik kita ni hebat, buat semua jadi. Kita tahu sikap dan perangai manusia ni adalah benda paling susah dididik. Kalau Nabi sendiri SAW pun susah nak mendidik dengan wahyu Allah Ta'ala, awak takkan pakai psikologi barat dia berjaya didik manusia. Macam anak biasa tak nak membaca, tiba-tiba lepas datang sini terus pandai membaca. Ada kan? Saya tengok kan iklan. Anak dulu tak rajin belajar, malas bangun tidur dan sebagainya. Tapi lepas datang program kami, alhamdulillah anak terus berjaya. Ni benda ni, tuan tahu tak, benda ni sikap dan akhlak atau perangai ni kita tak ada bentuk macam tu sebenarnya. Mustahil. Kemustahilan sebab kita tahu Nabi sendiri SAW pun kita kata mendidik para sahabat. Nabi ajar dia orang untuk supaya minta pada Allah Ta'ala untuk kebaikan tersebut. Sebab akhlak kita ni macam-macam dalam hadis Nabi ni kata, Allah mahdini li ahsan akhlak. Ya Allah, pandulah aku kepada sebaik-baik akhlak. Fa innal lahidini bi ahsaniha illa ant. Kerana tak boleh pandu aku kepada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Tak boleh pandu aku kepada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. You can always buat latihan atau buat modul tertentu, tapi kena pegang betul Allah Ta'ala saja berkuasa untuk mengubah hati manusia, bukan lebih Allah Ta'ala. Kalau awak kata awak boleh buat, salah ni. Kalau kita cakap sesuatu, bila kita dalam perbincangan tu, kita kata orang berusaha nak buat sesuatu, betul kita cakap pada dia, insyaAllah kalau kita tunggu lah, mungkin belum lagi izin Allah. Betul. Lepas tu dia cakap, ada tapi kita tak berusaha. Tak ada. Usaha kita tu itulah dia. Pasal kalau tidak, Nabi Nuh AS berdakwah 900 tahun. Siapa Allah Ta'ala isytihar pada dia, ya Nuh. Dan surah Hud, ya Nuh, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman.
takkan beriman dah dari kawan kau kecuali siapa beriman saja. Stop. Satu hakikat, stop. Allah Ta'ala hentikan. Memang kita kena faham macam tu lah. Kalau belum lagi, ya. Kan pasal ada orang kita campur satu dia faham terus. Yang seorang tu kita ajar satu-satu sampai 10 kali pun tak faham. Kan dia tahap kan cakap bangang kan marah kan. Tapi memang tahap dia punya level dia teruk sangat. So kita betul kita kata memang kena cakap macam tu pasal insya-Allah akan datang. Tapi nak kata tak usaha. Siapa cakap usaha awak tu menjayakan semua sekali? Usaha awak tu hanya asbab. Dan kalau asbab tadi dibuat, kalau bukan Allah Ta'ala izinkan, tak jadi apa. Effort tu dia akan sia-sia saja sebenarnya. Sebab orang yang merasakan bahawa effort dia tadi adalah punca kejayaan dia, amat masalah. Sebab dia akan tengok pada para anbiya kisah berkenaan, dapat sampai pukul sampai. Dia akan lihat pada para anbiya kisah yang apa? Yang tidak sedemikian rupa. Sebab Nabi kata, "Uridat aliyal umamu", dibentangkan kepada aku, dipamer kepada aku seluruh umat. Kan? Lepas tu Nabi kata, ada Nabi aku lihat ada berapa orang. Ada Nabi ada sekumpul 2-3 orang. Ada Nabi tak ada pengikut langsung. Ikut KPI golongan ni kata buat effort ni kan, usaha ni. Dia akan rasakan bahawa para Nabi tadi tak betul lagi effort. Sedangkan Allah Ta'ala tak bagi benda berkenaan. Memang kita kata diorang buat usaha. Para anbiya tadi bukan bekerja dengan bayaran. Ustaz ke awak bayar. Kan? Nabi tak buat kerja tanpa bayaran. Memang kerja tunggu ganjaran Allah Ta'ala. Namun begitu mereka tak berjaya. Adakah kerana effort? Tak ada. Sebab tu kita kena faham dalam agama ni, yang dikira untuk kita pahala adalah effort. Bukannya masalah result. Macam sekarang kan, datang kelas. Berkali saya sebut. Kalau datang kelas tak pandai-pandai pun tak apa. Tengok datang kelas bahasa Arab. 5 kelas bahasa Arab dia ambil seminggu. Ustaz ni, ustaz tu, ustaz sekian, ustaz Jordan, ustaz Yaman, semua ustaz dia ada. Awal ustaz apa, semua dia ada. Yang Arab, yang Melayu, semua dia ada. Tapi tengok macam tu juga tak pandai. Saya kata macam, tak pandai juga. Okay. Dia tak pandai tu sebab memang kita sebut tadi lah, mungkin tak sampai masa lagi. Ataupun kadang-kadang orang tak bagi dia. Mungkin kalau dia bagi dia pandai, lepas tu dia gitu dada dia. Nampak orang, I dah ni, huwa huma hum. Sambung. Dia jumpa orang, dia huwa huma hum kat orang. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala maha mengetahui akan kebaikan untuk manusia. Sebab tu bila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, dia bentuk hasanah tadi tak semestinya benda yang positif. Even negatif is hasanah. Even anak tak dapat semua A pun dan result SPM hasanah. Cuma saya dengar baru ni dia kata rupanya apa? A tu banyak sangat sebab A plus dengan A minus. A minus rupanya 70% pun A zaman dulu pakai C3 kan. Rupanya A minus C3. Oh, saya banyak lah A hari tu. Geram tu. Kan? Kelakar kan? Tapi ahli kuliah kadang-kadang ni nak turun naik benda ni tak penting pun. Tapi orang kita kat Malaysia ni kadang jangan anak tak lulus SPM. Kan? Macam dah panggil apa? Dah jadi apa? Hilang masa depan. Padahal bukan ni pun boleh ambil lagi. Siapa kata tak boleh ambil lagi? Ada peraturan tak ambil lagi ke? SPM. Ada ke peraturan tak boleh ambil lagi? Tak ada. Dia apa masalah dia? Yang mak bapak jadi pening kepala, anak macam tak lulus PSA, kenapa? Tak dapat cemerlang je, relax lah. Ada jalan dia nanti. Even itu pun hasanah. Cuba anak awak dapat kan. Gitu buat kenduri besar, kenduri besar-besaran kan. Sili lembu, kambing sebagainya. Panggil. Ya, kita kan ni belagak. Ini hidup apa? Ini kadang-kadang hasanah tu kadang-kadang bentuk macam. Sebab tu kita kata macam para anbiya zaman dahulu yang kita kata tidak sampai dakwah dia sampai kepada kaum masing-masing. Tak berjaya, yang musnah kaum masing-masing. Benda tu bukan maksud Allah Ta'ala kata mereka gagal. KPI mereka sampai. Diorang punya Key Performance Index diorang sampai. Kalau diorang nak kerja, buat kerja sampai tu. Masalah hasil tu bukan kerja dia. Macam saya pernah cakap dengan kawan saya yang kata kerja berdakwah untuk parti Islam dan sebagainya, sibuk. Saya kata kalau tak menang tak ada hal, pahala dapat dah, niat korang baik kan. Cuma kalau menipu dalam ketika kempen pun salah lah kan. Saya kata tapi still kalau niat kita baik untuk benda berkenaan dan kita ikut jalan betul, tak ada hal. Namun begitu kalau tak menang pun pahala dapat. Kalau menang kena kerja, tu je. Kalau menang kena kerja, tanggungjawab pula mentadbir dan sebagainya. Tak menang tak ada hal. Macam ni. Tak, ini masalah dia. Gaji tu berpadanan dengan tanggungjawab awak. Satu Malaysia bertanggung kat awak nanti. Kan, bab orang kutuk tu satu benda lah. Bab betul amanah kita ketika tidak buat kerja tu, itu saja lain.
Baik tak usah ambil benda ni tadi. Sebab tu para ulama zaman dulu takut nak pegang amanah, jawatan, lari. Oh, sekarang wallahu a'lam lah. Tak cakap ni hati orang kita tak tahu. Yang buat sangka ni kan kena. Kan? So masa dia boleh cakap akak kan, orang tu tak sampai lagi, kawan tu kata tak ada usaha. Tak. Dia ada benda kita dapat tanpa usaha. Ada benda usaha tu adalah pahala sebenarnya. Usaha anda, contoh macam dalam kelas ni, usaha ni anda kena fikir ia adalah pahala untuk mengumpulkan pahala, mencari ilmu. Masalah tak pandai-pandai tak ada hal. Kan? Itu kena beza. Sebab kadang-kadang bila orang tu rasa macam tak ada result, dia kata tak betul. Kadang-kadang kita macam orang buat postmortem. Lepas satu benda tak gagal, okey buat postmortem. Apa hal? Tak berjaya. Dia sebenarnya postmortem ni untuk blaming orang tu. Nak blame siapa tak ni? Siapa? Kau lah tak bayar yuran. Kau lah sekian. Benda ni tak ada agama, tak ada. Pasal memanjangkan tajuk, benda dah qadar Allah Ta'ala berjalan, tak penting. Lepas tu Nabi tak ungkit-ungkit pada para sahabat, kau lah itu lari, kau dah sekian. Kalau tidak, para sahabat nangis sepanjang hidup lah. Yang lari Bukit Uhud, lari ke bawah tu, Apa Rasulullah SAW buat kat yang tak ada. Nabi tak ada. Sebab tu memang Nabi guru yang paling baik. Dia tak pernah cakap pada macam bila dia tegur sahabat yang bercakap dalam solat. Dia cakap dalam solat kan. Dia kata Nabi SAW tak ada guru lebih baik Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak kata kenapa aku cakap. Nabi bangun-bangun terus buat penjelasan je. Solat ini hanyalah takbir, tasbih dan bacaan. Tak boleh ada kata-kata manusia. Just buat penjelasan. Kalau kita sibuk bising pun benda dah jadi. Dia dah cakap. Kan, sebat pun tak jadi apa. Kadang-kadang macam ni kan, macam kita kata benda tu tak memberikan hasil. Whining and nagging never solve problem. Ni perempuan marah kalau cakap ini kan. Saya suka beletik. Kan, beletik pun tak ada benda. Kan benda tu jadi. Dah jatuh dah. Air dah tumpah. Dia kata kenapa tak pegang elok-elok? Dah tumpah. Dah tumpah dah. Kena dah kain tu. Lapik meja tu. Basah dah. Dah tumpah dah. Memang kena lap. Yang kenapa tak jaga-jaga tadi? La ilaha illallah syarikal. Tak ada future pun. Maybe lagi tu kejap lagi nak salah kena juga. Percayalah cakap. Awak bagi anak makan kan, cakap jangan peluk bantal dengan mulut semua itu. Kejap lagi dia makan spaghetti, dia peluk bantal. Awak marah dah hari tu kan? Mana jadi benda? Relax je. Benda dia tak faham bahasa lagi. Umur 2 tahun. Awak marah dia buat apa? Orang tua lagi kita pasal kesian, pasal otak dia kurang. Bukan maksud dia dah makin ni tau, makin deterioration. Bukan maksud saya kata berkutuk. Pasal memang orang tua lepas dia umur tertentu, dia lagi sensitif daripada budak-budak, macam budak. Perangai dia. Tangan pun tak kuat macam dulu. Dulu pegang gitu kan. Sekarang pegang gitu-gitu tumpah. Okey. Apa jatuh dia? Tahu apa benda jatuh biar. Okey. So maksud dia kalau ikutkan pada tu memang tak perlu pun. Panjang cerita. Hidup manusia ni kalau dia kata tak ada benda tu kan fikir balik macam mata jalan. Tak ada masalah pun. Saya tengok dekat Tanah Arab kan ni. Kat Sudan. Memang agaknya pasal cuaca diorang ke. Tapi orang Sudan ni dipanggil orang kulit hitam hati putih. Memang orang gelap. Dia kulit hitam tapi hati dia putih. Diorang kalau actually bukan apa. Kalau accident langgar-langgar macam gerang kan. Sorry. Sorry. Pula. Kita gini. Tangan. Kau siapa? Dia angkat tangan. Ma'alish. Ma'alaikas syait. Angkat tangan gitu. Jalan. Kita janganlah nak ni gitu apa. Kau langgar kan. Yang dulu apa pegang kayu ketuk. Ketuk kereta orang. Kereta mahal dia lah memanglah. Tapi benda jadi. Awak ketuk kereta orang tu bukan kita awak baik balik. Faham tak? So benda macam ni kena belajar. Sebab qadar ni macam tu. Sebab berjaya tak berjaya tajuk lain. Yang awak tak kira effort kita. Maka dekat dunia ni kehidupan kita macam senang dan susah. Ada baru ni ditanyakan macam senang dan susah ni diukur, dijalankan. Mana hari ni hujan atau besok panas. Hari ni kita accident ke apa benda. Yang Allah Ta'ala jadikan jalan sebab dah berlaku. Yang dihitung pada kita attitude kita. Perangai kita bila berlaku benda tu, apa perangai kita? Mengeluh ke? Keluh kesah ke? Marah-marah orang ke? Kan golek-golek kat tanah ke? Ataupun kan kita duduk diam, kita insya-Allah Ta'ala bagi kebaikan lagi. Lama dah Ta'ala bagi. Macam baru ni saya ada satu kelas dengan geng-geng salah seorang student tu tokey geng-geng umrah lah.
umrah haji ni kan. Ni sekarang ni diorang kena sekat kan, sekatan. Tak boleh pergi masuk Saudi sebagainya kan. Berapa banyak kerugian. Kapal terbang pun dia kata, kapal terbang tu 50-30 orang je naik. Ya, diorang kena jalan juga sebab diorang tak boleh berhenti. Mana tadi saya sembang dengan student kat section 16 Shah Alam. Jadi salah seorang tu anak dia pilot. Bapak dia kata kenapa tak berhenti je terus kan. Dia kata tak boleh sebab dulu kita dah macam dekat airport sekian, mas dah letak, dah booking. Booking tu tak boleh kosong. Tak boleh biarkan, kena pergi juga. 40 orang lah sekarang ni. Dia kata 2 bulan lagi kalau dia kata macam ni, banyak lagi lah syarikat-syarikat kapal terbang akan tutup, bungkus. Habis tak boleh buat apa. Jadi macam kisah ni kan, saya kata jelah Allah Ta'ala bagi kekayaan sepanjang puluhan tahun. Kutip duit. Satu Allah Ta'ala jadikan dalam setahun, ialah 6 bulan, tiba-tiba hilang. Tak boleh gerak. So macam mana? Ni kita kata benda ni. So Allah Ta'ala memang jadikan benda ni qadar, pasti dah boleh berlaku. Corona ni kan benda memang jadi dah. Tarikh dia Allah Ta'ala letakkan bila sampai bila. Tapi yang atas kita sebenarnya, Allah Ta'ala tengok perangai kita apa. Kalau ada perniagaan jadi macam apa umrah dan haji, golek-golek kat lantai tak? Macam alamak kan, ayumah kan. Ataupun kita diam kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kita kena uji macam tu, kita istirja dan kita sabar. Allah Ta'ala tengok, itulah nilai yang malaikat pandang kita. Dia buat apa? Golek-golek. Macam betul benda kisah benar, macam orang mati anak pun. Kan dalam hadis Nabi SAW ada rumah di syurga nama Baitul Hamd. Rumah Al-Hamd. Yang mana rumah tu disuruh dibina di dalam syurga untuk seorang hamba. Bila Allah Ta'ala kata pada para malaikat, dia kata engkau cabut nyawa anak buah hati hambaku. Dia kata engkau matikan anak dia. Para malaikat kata betul ya Allah. Apa hamba aku cakap? Lepas tu Allah Ta'ala para malaikat kata dia puji engkau. Dan istirja dan dia puji engkau. Alhamdulillah. Kan dia sebut alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat binakan satu rumah untuk hamba-Ku, rumah Alhamd, rumah pujian khas untuk hamba tersebut. Rumah dah ada, awak tak pergi masuk syurga lagi, rumah awak dah ada dalam syurga. Dah beli dah rumah siap-siap. Kita macam tak pergi lagi tempat, dah beli tanah siap-siap. Dahsyat macam tu sekali. Dah tempahan nama awak ada dalam syurga. Jadi kita tadi berpadanan dengan sikap kita bila kena musibah. So kita tak boleh elak qadar Allah Ta'ala berjalan. Mana kalau manusia cuba nak tolong kita mana pun, dia takkan tolong kecuali kadar Allah Ta'ala izinkan. Limit ni. Dia takkan lebih dari tu. Saya pernah cerita dulu kisah Oprah Winfrey. Dulu dia ada buat. Saya punya cerita tapi orang tak ingat dah. Lama. Dia pernah buat social study. Dia bagi duit $100,000 kepada seorang homeless. Tak saya pun tengok Dia bagi homeless person ni 100,000. Jumpakan dekat tong sampah tempat biasa dia kutip. Lepas tu dia follow lelaki ni, apa dia buat dengan duit tersebut. 100,000 banyak tu. Kan kita kata kalau buat modal ni sekian sebagainya kan, dia tak tabung haji dulu untung. Setahun sekali untung tu. Kalau sekarang ke WSP besar kuat. Okay. Katakanlah dia letak kan duit tu banyak tu. Tapi diorang follow this guy kan sebulan, tengok apa dia belanja. Actually pasal manusia yang tak patut ada duit, tak bagi duit sebenarnya. This guy dia dapat 100,000 tu, dia sangat boros. Dia jumpa kawan dia, kau nak kereta? Ambil. Kau nak kereta? Ambil. Kau nak kereta sekian. Lepas tu kan dia bagi-bagi harta tu kan. In the end, dia cuma homeless. Dia hanya homeless. Tapi lepas dapat 100,000 tu, dia bukan setakat homeless. Dia jadi orang yang berhutang pula dengan bank. Berhutang, dia punya banyak hutang. Sampai dia kata ketika dia bawa balik dekat dalam rancangan tu, dia kata, I wish I didn't found the money. Aku impikan aku tak jumpa duit tu. Sebab dia cara pengurusan duit tadi. Dia tak sama sebenarnya manusia ni. Ada orang dia kata, banyak duit tak reti nak jaga. Itu memang hak dia, habuan dia. Ada orang tak boleh jaga. Ada kawan saya seorang. Dia pergi Syria. Balik-balik bawa lah stokin lah, apalah. Lepas tu kan kawan datang lah ke rumah dia. Kawan sekolah datang rumah dia melawat. Pegang-pegang barang. Berapa ringgit? Sekian. Tak balik. Lepas tu, tak apalah ambil je lah. Ada orang tak boleh jaga.
Dia memang manusia macam tu. Ada orang tak boleh menjaga. Ada orang bukan. Dia kena jaga. Dia kena hati keras sikit. Bukan. Hati kena keras. Tak ada, hati kena keras. Kalau hati lembut macam tu masalah. Asyik bagi bila nak kaya. Dia cerita kelakar dia. Dia tak boleh jaga. Macam kes yang lelaki dan Oprah Winfrey tu. Dia tak boleh. Dia dapat duit tu lagi teruk. Kondisi dia banding dengan sebelum dapat duit. Sebelum dapat duit dia cuma homeless. Tapi dia happy. Hidup dia tenang dan sebagainya. Tapi lepas daripada tu, dia ada masalah lagi teruk. Hutang bank lah apa dan sebagainya. Sampai dia kata, aku harap aku tak jumpa duit tu. Dia kata. Dia boleh wish macam tu sekali. Kita harap dapat. Dia boleh harap tak dapat. Dah dapat tapi dia dapat. Itu macam tu ya. Macam ada sekali tu saya pergi umrah dengan siapa lah. So abang tu dia cerita kawan dia. Kawan dia pergi umrah kali pertama tu, aku nak kaya. Actually memang dia dengar, dia tengah tawaf tu, kawan dia bergayut dekat Kaabah, aku nak kaya. Actually cerita kelakar dia kata balik Malaysia kaya. Kawan dia jadi kaya. Lepas tu selang beberapa bulan, kawan tu nak pergi umrah balik. Dia nak pergi umrah balik apa? Aku silap minta dia. Serius. Dia kata aku silap minta. Banyak orang tak admit benda tu. Satu keadaan bila nak akan jadi mewah, tapi lepas mewah, lepas tu dia menyesal. Dia kata kalau lah aku tahu tak nak mewah tak apa. Dan rumah besar, kalau rumah kecil kan gaduh-gaduh dengan bini nampak muka. Rumah besar tak nampak. Betul lah. Dia penting masalah tengok muka tu. Saya tengok ada orang, ada family. Dia duduk apartment. 8 tahun kahwin, kekal. Pindah rumah tanah 2 tingkat 3 bulan ni cerai. Kadang-kadang ia tak jumpa bila 2 tingkat. Bini duduk atas, suami duduk bawah. Pagi suami lari, bila bini dah tidur, suami balik. Nak jumpa macam mana? Kalau rumah apartment, nampak muka. Sambil-sambil nak marah kan, kita menyampah. Tapi tengok kat televisyen, Nita pergi dapur, nampak muka dia. Dia pula, Nita sini nampak muka kita. Setelah sekali, baik balik. Sebab tu kenapa dalam Islam, bila dalam kes macam cerai kan, kita ada tempoh iddah. Yang mana isteri dan suami tu akan tinggal rumah yang sama. Bahkan katil yang sama. Cerita kelakar. Kalau boleh berdua-duaan dalam rumah. Saya ulang Kalau boleh berdua-duaan dalam rumah, apa sahaja jadi haram pula? Berdua-duaan dengan orang asing, halal haram. Tiba-tiba suami isteri boleh berdua-duaan dalam rumah tadi. Dalam iddah lah. Masih dalam iddah lah kisah ni. Hatta kalau hubungan seksual pun halal. Kalau dia nak niat benda sebut. Kalau niat kerana rujuk, ya jadi rujuk. Kalau tidak, tak. Ya, benda jadi kes Jamal Abdillah tu. Ni masuk sahabat tak apa bercerita. Dia jadi kes asal dia cerai, lepas tu kemudian dalam tempoh iddah tu dia buat hubungan. Lepas tu mahkamah tanya, adakah awak buat hubungan tu untuk niat rujuk? Dia kata tidak. Banyak orang Malaysia jadi blur. Ada ustaz-ustaz kata tak boleh kena pakai tudung. Saya kata kalau duduk satu rumah, kenapa kena pakai tudung? Macam pelik juga kan. Diorang sesat betul. Kalau bila dah boleh berdua-duaan dalam rumah tu, apa sal pula kena pakai tudung? Berdua-duaan, contoh macam katakanlah tukar senario. Seorang ponta dengan adik ipar dia, lelaki. Boleh dalam rumah tak? Berdua-duaan. Dengan suami yang ceraikan dia dalam tempoh iddah tadi, masih boleh. Maksudnya hubungan dan sebagainya. Orang kita pelik. Saya kelakar. Ya, saya. Kalau kat situ nak berdamai balik, itu tempoh dia. Kod lah tiba-tiba menyesal mencerai itu kan. Boleh rujuk balik. Dah lari dua-dua sekali, seorang duduk sana, seorang duduk hotel, memang tak jumpa dah lah. Takkan baik dah lah. Itu beza dia. Tempoh iddah tu untuk tempoh gencatan senjata. Supaya berdamai. Hantar mahkamah keluarkan arahan. So duduk kat rumah tu. Orang kita lari rumah pak mentua. Lari rumah bapak. Yang lelaki hantar. Lah unless tak boleh rapat lah. Contoh macam katakanlah apa? Suami tu mencederakan isteri. Dia boleh lah minta asing. Kalau suami tu halau dia keluar bila dah cerai tu. Tak boleh. Haram. Mahkamah dia boleh tuntut kat mahkamah nak tinggal rumah tu juga. Ya. Unless saya kata suami cederakan isteri atau isteri cederakan suami. Kalau tidur bersama kan, duduk situ nanti tiba-tiba muka-muka apa, tiba-tiba kena sepak tengah malam. Ya, mana tahu ni kes yang benar tau. Ada jadi kes. Apa orang tu dia kita tengok muka cala-cala. Kenapa dia kata ada sekian kena sekian cakar kucing lah. Rupanya bini tengah malam pukul dia. Ya. Ni kes yang benar lah, masuk mahkamah lah.
Bini pukul time tengah tidur. Dia tidur mati, suami bini sepak. So, itu sebab kena kalau dapat bini tu pakai helmet tidur. Tidur pakai helmet. Bagian lain. Ha? Pakai baju tu padding lah. Sebab tu saya kadang kalau kamu apa gaduh-gaduh dengan bini ni jangan ni, dia lelaki masuk kepala bawah kursi. Dia tak apa, dia paling badan belakang tak apa. Kalau dia kena muka sakit oh. Ha? Tak pernah lagi lah. Bimbang tengok drama, akak tengok drama macam mana? Dan drama kan? Kalau drama-drama yang Melayu akak tengok tu. Tak tengok macam tu. Bini pukul lelaki. Ada je. Soalan kuliah kalau itu bolehlah minta pisah tempat tidur sebagainya, tak minta takut rasa keselamatan. Jika tidak tak boleh. Pakai mahkamah keluarkan arahan, bahkan boleh hukum lelaki tu kalau halau bini dia. Seedah tu mesti duduk dalam rumah. Unless lain lah kalau kecurangan ke sebagainya, itu tajuk lain lah. Tapi dari asas pertama tak mesti duduk dalam rumah. Jadi kadang-kadang benda yang tak elok ke apa tahu atau kita nampak negatif, sometimes it's actually ia terbaik untuk kita. Dan manusia cuba nak baiki untuk kita, macam mana pun takkan boleh baik seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Kadar dia Allah Ta'ala bagi je. Dan dia kata wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in. Jadi jika mereka berhimpun untuk mudaratkan engkau dengan satu perkara, lam yadurruka, takkan mereka mudaratkan engkau illa bi syai'in kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan dia ke atas engkau. Kadar mana nak bunuh ke, nak sakitkan ke, nak cederakan ke, ikut kadar mana yang Allah Ta'ala telah tetapkan saja. Takkan lebih, takkan kurang. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena ketentuan, wajuffatis suhuf, dan lembaran ketentuan telah pun kering. Tak ada berubah maksudnya. Pena telah diangkat dan sekian. So jadi harian kita lalui doa minta kebaikan tapi kena musibah. Dan ataupun dapat kebaikan tak sangka-sangka. Semua tu dah disusun untuk tengok attitude kita dalam keadaan-keadaan tadi. Sebab tu tak ada ruang untuk kita tak ingat Allah Ta'ala sepatutnya. Saya kata kat sini kalau nak tawakal Allah Ta'ala sepenuhnya, sebab Allah Ta'ala berkuasa untuk beri banyak mana ataupun kurangkan atau sekat daripada orang-orang yang ingin mudarat atas kita kemudaratan. Okey. Jadi itu dikata itu ya, contoh pertama. Itu kita kata seorang tu akan benar minta tolong kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada Allah Ta'ala sahaja. Okey. Di antara wa min atharihi, di antara kesan beriman dengan nama Al-Qadiru, Al-Muqtadiru adalah itu kudrat Allah Ta'ala tu, takmilus sabri wa tatmimihi, penyempurnaan, pencukupan atau penyempurnaan sabar dan pencukupannya, wa husnul ridha, serta elok redha anillah terhadap Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala buat dia berkuasa, sepatutnya kita sempurna dengan sabar. Sabar kita jadi sempurna dengan kita tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, man mala'a qalbuhu, barang siapa yang penuh, man mala'a qalbahu, barang siapa yang mengisi akan qalbunya minar ridha, terhadap dengan ridha terhadap bil qadari, dengan qadar. Barang siapa yang mengisi qalbunya dengan ridha, daripada ridha dengan terhadap qadar, kata mala Allahu sadrahu ghina wa amna wa qanaata, Allah Ta'ala akan isikan dada dia dengan rasa cukup, rasa tidak berkeperluan, aman dan juga bercukupan, qanaah, pada apa yang ada. Sebab dia tahu, siapa tahu Allah Ta'ala beriman qadar. Wa faragha qalbuhu limahabbatihi wa inabati wa faragha qalbuhu, dan diisikan hati hamba tersebut limahabbati, untuk mencintai Allah Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala, wal inabati ilaihi, dan juga kembali kepada Allah Ta'ala, wa tawakkal alaihi, bertawakal Allah Ta'ala. Sebab qadar Allah Ta'ala kan, apa jadi kita redha kan, tak ada kita macam itulah, kita tak ada whining, tak ada nagging. So kita tahu benda tadi Allah Ta'ala tentukan. Kita marah mana pun, sebab Allah Ta'ala tengok attitude kita. Kan macam surah Al-Baqarah 155 kan, 145 kan, Allah Ta'ala katakan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kan pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada kelaparan dan juga ketakutan, wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan daripada harta benda, wa naqsi minal amwal, harta benda, wal anfusi, nyawa, wath thamarat, dan juga hasil-hasil tanaman. Dan Allah kata wa basyiris sabirin, bila beri gembira pada orang bersabar. Dan orang sabar siapa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah, orang kita bila ditimpa dari musibah, dia kata kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Orang macam ni, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah,
Mereka adalah orang-orang yang ke atas mereka selawat dari Tuhan mereka dan juga rahmat. Selawat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berselawat ke atas dia. Ini besarnya keadaan dia bersabar tadi. Jadi, tapi benda sabar tadi hanya boleh berlaku kalau orang tu faham bahawa qadar tu berjalan ke atas dia, tak boleh, dia tak. Allah Ta'ala tentukan semua yang berlaku. Macam dalam ayat surah Al-Hadid. Ayat 22, 23. Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Wala fi anfusikum, tidak juga menimpa musibah pada diri kamu. Bumi macam sekarang lah. Kata sebaran penyakit lah, kan, panas lah, kan, tanah runtuh lah, gempa bumi meletup lah, gempa bumi gunung berapi meletup lah. Semua sekali benda tu memang Allah tentukan. Semua tu dia ada tentu. Dan macam badan kita pula, sakit lah, demam lah, dan semua lah, kan, ataupun apa, kanser ke, sakit jantung ke, diabetik ke, semua sekali. Semua tu takkan berlaku pada bumi, tidak pada diri kamu, illa fi kitab, dalam tulisan. Telah terjadi, tertulis. Min qabli an nabraha, sebelum kami jadikan ia berlaku. Inna dhalika, itu menjadikan satu benda tertulis sebelum ia terjadi, ala Allah yasir, kata Allah Ta'ala adalah benda yang mudah. Tapi Allah Ta'ala bagi jawapan. Kenapa dia bagi tahu kita semua benda yang jadi hari ni yang kita hadapi, kan, masalah ekonomi ke, masalah politik ke, masalah apa, semua sekali Allah Ta'ala dah tulis dah. Okay. Kenapa dia bagi tahu kita dia tulis dah? Okay. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tak sesal atas apa terlepas daripada kalian. Terlepas macam, alamak, kan, kalau aku invest kat sini, alamak, kalau aku masuk perniagaan ni, alamak, kalau benda terlepas, lepaslah. Jangan kita sesal. Bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Macam buat insurans, takaful. Insurans dalam Islam, Musibah ni. insurans dalam Islam tak halal. Macam mana? Kalau orang tu kata nak halal, ada bincang lah. Yang kata tak halal, senyap lah. Tak halal. Orang kata, tapi pulang pada awak lah. Ya, pasal benda tadi, benda tu dalam Islam tak ada. Bahkan insurans ni asal dahulu. Daripada asal mula dia adakan insurans ni, zaman dulu kapal-kapal berlayar, nak pastikan barang sampai. Tapi tak tahu ribut ke apa jadi. So, di kawasan port tu, ada syarikat yang menawar kepada orang, kata, if ever apa happen pada kapal tu, barang awak kat sana, bawa bayar sekian-sekian, saya tanggung barang tu sampai. Dia panggil security, yang bahasa Perancis, dari Perancis punya terms. Sebab tu berkembang pada masalah nyawa. Dan kadang-kadang benda macam kes masalah nyawa ni, diorang problem macam ni. Okay. Kan insurans ni, kita beli benda tak pasti, benda yang tak tentu jadi. Kalau jadi, dia macam gamble lah. Kalau jadi, syarikat insurans tu kena bayar awak banyak. Awak bayar sekian-sekian, mungkin 1%, dia kena bayar awak 90%. Sekarang kita beli insurans kereta lah contohnya. Kan beli insurans kereta, bayar waktu mula bayar tu sekian-sekian banyak, katakanlah 2,000. Lepas tu kereta accident, sebelum cukup setahun, langgar, kan, hancur. Lepas tu syarikat insurans kena bayar. Dia beri gamble lah. Tapi kalau sekiranya tak jadi apa, duit tu hangus. Ini konsep pertama, konsep ini saya terang takaful pada ni. Jadi bila dia terang yang asas yang pertama tu, memang yang ini dalam Islam, konvensional insurans adalah haram. Sebenarnya tu hangus macam tu saja. Dia memang ada orang kata sama macam nanti kita diorang samakan kes khairat kematian. Ni kejap. Tunggu jap. Bila kes yang asas ni, yang asas pertama ni, yang macam kes insurans tadi, diorang ambil duit tu dia niagakan. Lepas tu dia membuat tukar daripada sistem yang hangus terus, dia buat life saving dan sebagainya lah. Yang mana kes dia duit tu bayar, lepas tu tempoh tertentu pulang balik duit dengan keuntungan perniagaan. Tapi dalam tu kita tahu lah perniagaan tadi mungkin tak halal, haram satu. Kedua, dalam kes pembahagian untung tak adil. Kadang-kadang dia akan ambil banyak daripada apa yang awak invest. Satu. Lepas tu jadi benda-benda ni banyak gharar. Dan Islam benda macam ni tak boleh niaga. Islam tak benarkan perniagaan macam tu. Beli benda tak pasti, beli benda tak wujud, kan? Ataupun dia jamin benda tak pasti macam, kan? Jadi konsep dia, walaupun dia sanggup, itu bukan alasan untuk halal. Macam riba lah. Jadi bahkan beli kapal terbang lah, macam syarikat insurans tadi, katakan dia bawa buka atas sekian, lepas tu satu kapal terbang jatuh, jenuh nak bayar tau. Mungkin dia punya payment berapa tahun pun boleh lambat kat situ je untuk bayar setiap pampasan tadi. Kalau tak jadi apa, dia kenyang lah. So ini gamble. Okay. Lepas tu diorang timbul tajuk style baru, style takaful. Takaful ni,
macam kes, contoh macam khairat kematian di masjid. Duit tu tak dinyagakan. Yang tajuk asal, duit tu tak dinyagakan. Duit macam tu je. Dia macam pool, kita letak duit setahun sekali kan. Untuk satu family, RM30 sebagainya. Dia kata boleh tak je masalah. Saya kata boleh bila satu kampung semua accident. Contoh diorang naik bas persiaran pergi rumah Cik Kiah beli kapet dekat Nilai. On the way balik accident. Satu kapal tu satu bas tu habis, jenuh menanggung. Duit khairat kematian mungkin tak cukup. Surau saja tahun lepas. Kita collect RM10,000, kita bayar RM11,000. Tak, RM1,000. Siapa tambah? Kita ada float dalam. Okeylah. Tapi kita betul. Duit khairat kematian tu tak niagakan. Lepas tu ada pengasas syarikat cuba masuk. Dia kata tak apalah, kami take over. Dia suruh orang bayar untuk dia. Ini masalah jugalah. Saya kata salah juga. Sebab asas pertama yang khairat kematian tu, duit tak niagakan. Dia satu tabung je. Kalau siapa mati, kita pakai duit tu. Tak kisah. Cuma akan boleh jadi masalah bila kes semua satu kampung mati. Ada Ustaz Yunus cerita sekali. Dia satu family, dia pergi Sabah, ke Sarawak. Adik dia kahwin. So dalam bas tu, dalam kapal terbang tu, semua keluarga dia. Kan, semua keluarga dia kan. Lepas tu Ustaz Yunus cakap apa? Ini kalau mati semua ni, kalau terbang jatuh, ni mulut dia. Lepas tu kan kemudian, kalau jatuh ni, kaya anak dia. Anak dia the only yang tinggal tak pergi. Anak dia lelaki pula. Satu keluarga tu semua sekali dapat kat dia. Dia kata, kaya Sofian. Kata Ustaz Yunus. Diorang, mulut siapa dia kata. Tapi itu kisah benar, memang boleh berlaku. So jadi tak ada persamaan pasal dalam takaful. Dia ambil duit tu dia nyagakan, dia invest lah bla 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 bla. Keuntungan kan tak dapat pun dekat kita. Pusingan tadi. Itu tajuk dia. Sebab tu benda ni bukan penjagaan. Kalau kes dia, kalau dia kata mazhab Maliki bolehkan. Mazhab Maliki bolehkan. Dia kata kalau awak pergi sana, apa jadi awak saya tanggung. Dia kata perjanjian saya ni dengan dia dikira valid. Tapi problem dia, saya tak ambil keuntungan di atas kerugian dia. Saya just macam saya ni kaya, saya macam terus tolong dia macam tu. Boleh lah. Tapi Ustaz, kalau dari segi susun insurans, walaupun kita tak claim untuk diri kita, mungkin duit tu dia roll untuk orang lain. Saya tahu, tapi masalah sekarang ni, diorang makan banyak mana? Kalau tak untung, tak buat. Kalau ngam-ngam kan, dapat ngam-ngam je gaji. Mana diorang buat? Benda ni. Satu tambahan pula, ada plus dia. Plus tambahan kedua adalah timbul tajuk semua keluarga ahli waris nak seorang satu mati awal. Contoh macam ada pasal insurans, suami tahu bini ada, bini tahu suami ada. So kalau mati bini aku ni macam ni tangan dia. Serius. Dan benda dah terjadi. Pembunuhan dalam keluarga sebab nakkan insurans. Benda jadi kes. Yang Islam pun ada. Janganlah cakap. Ada. Seriously ada. So jadi in the end baik ke buruk? Tak elok lah. So kita bincang tajuk tu. Masalah qadar tadi, kita kata balik pada asal, benda tersebut berlaku, kita tak boleh buat apa. Sebab tu dan musibah pada bumi, pada diri kita, takkan terjadi, kita dah tulis. Dan Allah sebut kenapa bagi tahu macam ni, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tak rasa sesal benda terlepas daripada kalian. Anything kita miss, alah miss bus, alah miss kapal terbang, alah miss kian, kita terlepas, jangan kamu sesal. Jangan sesal. Dan terlepas apa 5A ke terlepas sekian, jangan sesal. Di sebaliknya pula, wala tafrahu bima atakum. Kamu jangan juga bergembira, tidak bergembira dengan apa yang datang kepada kamu. Because anything you got also qadar. Orang kita sering rasakan bila musibah tu qadar. Bila dia untung, ini my effort. Tak pasal? Salah. Sebab dia awak dapat tu memang qadar. Rezeki dia kata. Ya, rezeki, tapi tak faham qadar tadi. Dia rasakan itu dia punya kerja, dia punya effort. Sedangkan contoh macam orang kan ada orang menjaga nasi lemak kan. Kadang-kadang ini lepas tu salah seorang tu kita suka. Kadang ada dekat tempat rumah saya. Kita macam nak beli yang lain pun segan. Tapi kita suka yang ni, kita belilah nasi lemak dia. Tapi benda tu rezeki. Ada orang minat ini. Lepas tu zaman bila? Kan keuntungan zaman bila? Kalau zaman dulu kita tahun 80-an dulu, IT. Pengajian IT. Kan? Ajak mengaji apa? IT. Kan? Zaman sekarang apa IT tak perasan. Zaman. Main peranan. Awak tak perasan benda tu. Awak ingatkan memang keuntungan tu effort tak? Dan pilihan kita tak, bukan pilihan kita juga.
Sebab tu nak fahamkan kita kata kita perolehan kita pun Allah Taala kata jangan kalian berbangga atau bergembira sangat dengan apa dapat pada kalian. Sebab tu pun dah tulis. Kita pakai kereta apa, dia pakai kereta apa. Tulis dah. Jangan gembira sangat. Apa kenderaan kita, rumah kita mana pun jangan gembira sangat, tu tulis dah. Kita anak siapa kita pilih. Kan? Tu bapak kita hala kita belajar apa, kita tak pilih. So, sebab itu kedua-dua sekali, baik atau buruk tadi pusingan. Cuma masalah dia apa? Apa attitude kita bila dapat benda tersebut? Itu ada dosa pahala. Kan hari ni siang ke panas, tak ada dosa pahala lagi. Awak mengeluh ke awak happy? Awak ada lah kan. Dan rosaklah. Macam juga benda demam atau kaki tercup paku. Atau dapat buah daripada orang bagi hadiah buah kan, buah temikian bersuanuha kan orang bagi. Tapi tajuk dapat keuntungan, dapat kerugian, kena musibah. Dua-dua tu dah susun dah. Yang Allah kira pada kita, perangai kita macam mana. Itu qadar, itu kan qadar. Dah ada kalau orang tu beriman dengan qadar, dia akan sangat-sangat bersabar kalau kena musibah. Dan tidak ada keluh, kesah. Buku ni bias dia. Ha. Kalau tadi Ustaz cakap pasal apa ni, sikap tu kan. Kita punya ahli keluarga kena bunuh. Dia untuk dia tu. Tak salah. Ya. Tak salah. Kalau kita kaitkan dengan ni lah. Pasal denda tu Allah Ta'ala perintahkan bayar. Bukan keluarga tu. Allah suruh bayar. Walaupun negara bukan betul. Allah suruh bayar. Maksud saya faham ni, Allah suruh bayar. Bukan keluarga tu tuntut. Keluarga tuntut darah. Kalau dia kata tak nak darah, automatik benda tu tukar pada diat. Bukan keluarga tu kata, saya nak diat. Tak. Kalau keluarga tu maafkan, mana bebas? Itu hak dia. Kita tak dalam agama, memaafkan orang, wajib ke sunat? Apa pula? Maafkan orang, wajib ke sunat? Sunat je. Terpulang pada itu kelebihan. Itu kelebihan. Bila kelebihan, kita boleh marah orang tak ikut kelebihan tadi. Apalah tak reda. Maafkan je lah. Mana ada ayat macam tu? Kau tak wajib maafkan. Tak wajib orang tu dimaafkan. Dia nak maafkan, itu hak dia. Kalau dia nak ke tidak, terpulang pada dia. Bukan kes itu dalam kes masalah diat tadi ataupun darah tadi dituntut. Memang agama letakkan keluarga dia ada hak untuk tuntut. Benda tu untuk hilangkan dalam hati dia sebarang kebencian. Nampak orang tu berjalan tiba-tiba satu hari dia pegang pisau, geram tikam. Lagi teruk. Lepas tu dalam Islam ada capital punishment. Yang sedang orang tak faham kenapa. Banyak orang kata macam kenapa lah tak maafkan je. Kan orang tu kesian. Yang mangsa tu orang tak tengok dah. Di masyarakat barat, diorang punya hak penjenayah lagi besar daripada hak victim, hak mangsa. Memang diorang akan tolong, lawyer dia akan pertahankan penjenayah tadi biar sampai tak mati. Bawalah surat kata dia ni OKU, macam kisah itu kan, yang perempuan yang itu, yang langgar orang lawan arah, mabuk dan langgar mati. Orang tu yang dilanggar tu, accident tu, orang tu tengah nunggu anak dan nak dilahirkan, seorang bapa mati macam tu je. Dia patut, tapi tiba lawyer yang syaitan ni keluarkan kad OKU. Saya kata syaitan. So kerja dia untuk kata ni orang ni ada kad OKU. Kad OKU tu kata macam mana boleh bawa kereta? Balik parti pula tu. Bahkan orang OKU ni model sambilan. Apa benda? Allah mungkinlah tak tahu. Ni kisah dia macam balik pada asal. Benda tersebut itu hak. Kalau nak maafkan itu hak. Macam dekat US kan seorang yang family tu daripada Thailand kot, yang anak dia kena bunuh kan, dia kata I forgive you my son, dia kata kan, dia kata I know syaitan datang sebagainya, I forgive you. Kecoh kan. Saya tengok datang Malaysia ada kan baru ni. So jadi benda tu itu kelebihan. Kalau orang tu tuntut tak salah. Sebab dalam kes ni banyak orang tanya kenapa capital punishment di negara barat orang cuba hapuskan. Dia lupa sebenarnya manusia ni dia ada dendam. Dia lupa. Sebab kita kalau contoh lah macam kes ada baru ni, yang kes budak umur 13 tahun cabul budak 4 tahun lepas, tak settle lagi. Okay, ikut undang-undang sivil tak boleh dakwa underage, tak boleh dakwa, bahkan tak boleh soal siasat walaupun kisah tu terjadi dah. Pasal lawyer yang bukan Islam dah bersuara. Dia kata polis tahan reman budak tu pun salah. Jadi budak tu dah cabul budak tadi, budak perempuan 4 tahun, sedia anak pengasuh kan. So kisah dia yang orang tak faham sekarang ni adalah macam ni orang nampak lah macam kesian budak tu dia ada masa depan besar. Yang ni budak perempuan tadi
Okay, kalau saya bapak budak perempuan tu, saya ada kereta, budak lelaki terlintas, agak-agak saya buat apa? Ni jangan silap. Sebab benda ni kalau masyarakat berulang-ulang kali berlaku, dia akan jadi masalah. Sebab kita tahu manusia punya iman tak sama tahap. Orang boleh maafkan macam langgar, tak apalah, jalan je lah. Macam tadi dekat Sudan kan, angkat tangan, maklish jalan. Kita jangan kan, seng-seng lengan straight, asal langgar. Dah langgar dah. Kan? Kalau kita tangkap gambar dan bawa lah tu. Itu konsep dia sekarang. Masalah bila abang kata macam redha kena lepas. Siapa kata kena lepaskan? Awak tuntut hak awak tak salah. Macam orang berhutang dengan saya nak tuntut hutang saya, tak salah. Sebab tu dalam Islam ada kaedah muflis. Kita buat kes ke mahkamah, bukan semestinya bank saya orang perseorangan. Saya kakak hutang saya RM50,000. Saya minta akak tak bagi. Saya pergi bawa ke mahkamah. Lepas tu mahkamah tanya, bukti apa? Itu lah bukti. Lepas tu akak mengaku hutang. Saya mahkamah kata tu bayar. Akak kata nak bayar. Mahkamah penjara akak. Tak nak juga kan, mahkamah akan sita harta akak. Jual untuk dapatkan duit saya balik. Dia bukan tunggu bank. Buat masa sekarang, undang-undang ni untuk bank je ada. Untuk sama manusia tak ada. Sebab bank, ini kena faham, dalam civil law, yang dijaga sebenarnya pemerintah tu. Orang atas kan. Rakyat tak ada benda. Awak silap faham. Banyak orang salah faham bab ni. Dia kata macam, kita tak ada. Saya berhak untuk tuntut. Sebab tu dalam Islam ada undang-undang, peraturan untuk muflis. Sebab apa? Sebab orang-orang, bahkan dalam jual beli, mesti redha meredai. Tapi bila mahkamah dah sita harta, mahkamah boleh jual harta tadi. Walaupun akak tak redha. Dia boleh jual harta akak tadi untuk bayar hutang saya. Itu tak ada, dalam Islam tak ada masalah. Minta hak ni, betul. Bahkan Nabi SAW bila ada orang mengadu, tanah dirampas oleh orang lain, Nabi tak ada kata, sabar je lah, udahlah. Nabi tak kata macam tu. Nabi panggil, kau buktikan. Sampai Nabi ugut. Nabi ugut apa? Nabi kata, innama ana bashar. Aku ni hanya manusia. Aku dengar, aku hukum. Apa aku dengar, aku hukum. Barangkali sebahagian kamu ni lebih sedap hujah dia banding saudara dia. Lalu, aku putuskan untuk dia hak saudara dia. Barang siapa aku putuskan untuk dia hak saudara dia, ketahuilah aku putuskan untuk dia satu keping tanah api neraka. Dalam satu kisah tu, sahabat tu pulangkan balik. Terus tak dia ambil. Nabi ugut macam tu je. Walaupun dia menang. Walaupun dia menang. Within hukuman dia menang. Tapi Nabi tak kata pada orang yang menuntut kan, udahlah, balik rumah lah, dah tua-tua buat apa, sabar je lah. Nabi tak kata tu. Sebab tu konsep masalah redha tadi. Kita, orang tu, dia pergi tuntutan. Tanpa benci, tanpa marah. Kalau dia kalah pun dia redha. Itu betul. Dan Islam tak ada dalam Islam ni, kita orang anaya kita lepaskan. Atau kata, famani atada alaikum, fa'atadu al-bisma atada alaikum. Macam melampau ke atas kamu, melampau balik pada dia macam dia melampau pada kamu. Islam tak ada lempang kanan ulu kiri. Ini dalam Bible je. Orang lempang awak kanan, ulu pipi sebelah kiri. Dia kadamkan kamu satu batu, bagi 10 batu pula untuk kadam. Dia tarik baju, tanggal bagi dia. Tarik baju, tanggal bagi. Itu Bible. Islam tak ajar macam tu. Lepas tu Nabi kata dalam hadis yang sana, kata apa? Bila seorang lelaki mengadu, dia kata, ya Rasulullah, inna rajula yuridu akhdha mali. Ada seorang lelaki datang nak ambil hartaku. Nabi kata apa? La tu'tihi malak. Yang kau beri dia harta engkau. Dia kata, Rasulullah, in qatalani. Dia kata, ya Rasulullah, kalau dia serang aku. Nabi kata, qatiluhu, lawan balik. Nabi kata, lawan balik. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani, kau dia bunuh aku. Fa anta syahid. Kau syahid. Dia kata, ya Rasulullah, in qataltu, kalau aku terbunuh dia, fa huwa finnar. Dia dalam neraka. Islam tak pernah kata hak awak tu kena gitulah. Tak apalah. Mana ada? Tapi kita redha dengan ketentuan. Kalau kita dah buat cara legal, cara yang haram tak boleh lah pula. Buat cara legal untuk tuntut balik harta tadi, bawa ke mahkamah sebagainya, tapi kalah juga. Dan kita redha. Depan Allah jumpa balik macam mana Nabi kata tadi. Tapi bukan maksud dia kita lepaskan redha tadi, tak ambil tindakan. Salah. Macam kita demam. Buat apa? Redha je lah. Tak berubat? Tak payahlah. Kau dah takdir juga. Jadi yang cerita Nabi kata ulat dia letak balik kat luka tu betul ke? Macam mana? Dia luka-luka. Kisah Israeliat tak mana datang lah. Kisah Nabi Ayub. Ulat jatuh dia letak. Kisah macam ni. Para anbiya. Ini kena pegang. Para anbiya. Ni kisah Nabi Ayub. Yang dia sakit. Ada cerita ulat jatuh sebagainya. Okay, dengar. Kisah para anbiya. Pegang tu dia. Mereka manusia paling sempurna. Di tengah-tengah kalangan manusia. Sebab kalau mereka tak sempurna, tak elok, tak bagus,
tak boleh mereka berdakwah pada kaum dia. Basically pegang itu. Kalau orang tu tempang tu kulit, saya lah apa utusan awak. Memang orang akan campak. Macam ni. Utusan apa? Kalau Tuhan sayang kau, kenapa tak elok? Tu para anbiya manusia paling sempurna, fizikal dan mental. Dia tak boleh datang kisah-kisah pelik macam tu. Kisah macam tu mengarut kan. Kita sakit suruh dia, kita sakit suruh pergi apa? Pergilah berubat. Lapar, makanlah. Bukan apa? Lapar, redha je lah. Kalau lapar ni redha je lah. Mana ada redha je lah. Nabi dengan para sahabat kelaparan kalau buka apa? La tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kan? Surah At-Takasur kan? Ujung tu. Jadi ayat tu, nak cerita ayat tu, kisah dia bila kita buka, Nabi pernah baca itu pada Abu Bakar dan Umar. Kisah dia Abu Bakar duduk dua kat rumah. Lepas tu nampak tiba Umar datang. Kau keluar. Aku lapar. Abu Bakar kata aku pun lapar. Tengah-tengah dua orang macam aku lapar. Nabi datang. Ya Rasulullah, kenapa kau keluar rumah? Aku lapar. Tiga-tiga lapar. So lagi Nabi kata, jom kita pergi rumah sahabat seorang ni, Ansar. Dia pergi rumah dia tak ada kat rumah. Ini antara hukum masalah pergi rumah orang kena bagi tahu dulu. Jawapannya tidak. Orang kita sekarang ni kata kena bagi tahu dulu. Elok-elok nak datang rumah, tak payah bagi tahu. Pergi je. Dia waktu ada hal Nabi pergi kisah ni, yang saya cerita Nabi pergi rumah orang tu, sebulan ada, bini dia kata tak ada, dia pergi kebun tak balik lagi. Dia orang baru duduk macam tu, tiba-tiba kawan tu datang. Orang datang, dia ambil tamar, dia basuh bagi Nabi makan. Lepas tu ambil kambing sembelih pula bagi masak untuk makan. Full course lah. Makan bukan sikit-sikit. Iyalah, full course dia makan tu kan. Bagi Nabi makan ni. Lepas tu kan Nabi kenyang, pada Abu Bakar rumah kenyang. Nabi kata latus alunna yawma idzin 'anin na'im. Hari ni kamu pasti ditanya pada hari berkenaan tentang nikmat ni. Ini antara yang akan ditanya nanti. Makan kenyang buat apa? Macam tu. Tapi kisah dia Nabi datang rumah tu, mana bagi tahu dulu. kisah Nabi cakap perut Nabi diikat dengan batu betul. Itu kisah yang ketika makanan tak cukup. Time tak ada makanan lah. Sebab tu dia berlapar manjang tu tidaklah. Tapi memang Nabi makanan tak cukup, ya. Ada hari kenyang, ada hari tak kenyang. Tu keadaan dia. Yang kita ni manjang kenyang. Kan? Manjang kenyang, tak pernah tak kenyang. Puasa je tak kenyang. Tak juga, puasa pun kenyang. Tak, ini pasal apa? Kita punya cara hidup. Way life, bukan cara hidup kita. So kalau kita puasa sekalipun, dalam aircon, dalam sekian jalan sepatah-patah kereta, time bila macam mana nak letihnya. Yang nama Nabi, ya, pagi ni salam nak keletihan, buat kerja, keluar ni sebagainya, memang dah letih. Panas lagi, dahaga lagi. Yang kita ni manjang kan, menyanjang duk aircon kan, duk aircon. Lepas tu rasa kenapalah tak sihat. Tapi tak aircon tak sejak. Kan? So basically kalau kita faham tadi, memang Nabi SAW bila lapar apa pergi cari makan, bukan duduk diam je. So basically bila pasrah atau redha tu, bukan maksud dia kita tak ada effort kita buat, kita redha dengan result. Pergi tak ada apa makan kan, pergi jam sampai mau kahwin dah habis tutup dah, kemah dah tutup. Pergi lapar ni nak makan nasi minyak. Redha lah, effort kita buat. Tapi hasil tak ada. Tak apalah. Itu saya kata tadi. Yang dimaksudkan redha tu lebih tepat adalah berkenaan dengan hasil. Kerja kita buat. Bukan maksud dia tak ni. Kalau macam tadi orang tuntut darah. Tapi tak, mahkamah tak menangkan dia. Tak dapat. Orang tu terlepas. Redha lah. Jangan pula pergi ambil pisau tikam pula. Itu maksud redha tadi. Redha dengan result. Bukan redha maksud dia tak buat kerja, duduk diam kan. Awak ni jahil ke? Habis tak belajar. Saya redha. Mana boleh macam tu? Kefahaman yang betul, kena betulkan balik. Okey. Kalau konteks sama, risau boleh tak? Risau tak boleh. Risau sebab tu kita sendiri minta pada Allah Taala untuk dihilangkan kerunsingan. Humum atau kerunsingan atau dalam kepala ni adalah benda tak bagus. Bahkan jangan dijadikan dunia ini sebesar-besar kerunsingan kita. Kita boleh runsing. Memanglah kita concern anak kita tak balik rumah lagi, ini ke sebagainya kan. Tapi tak boleh lebih besar daripada agama. Itu tajuk dia. Kerunsingan itu ada. Tapi bukan maksud dia lebih besar. Kan? Dan bahkan hidup dan kerunsingan ni bahaya.
Dia akan jadi sakit jiwa. Sebab tu para anbiya sendiri pun Allah Ta'ala tak benarkan runsing. Sebab tu Allah Ta'ala bagi jawapan awal ke atas para nabi ni hanya penyampaian. Perubahan orang tu bukan kerja kau. So para anbiya pun tak sibuk dengan result. Dia sibuk dengan kerja. Kalau sibuk dengan result, pening kepala. Yang tengok ahli politik macam ni, tengok masyarakat macam ni, tengok orang sekian macam ni. Kita jadi macam kan, gila kita. So Allah Ta'ala jadikan buang beban daripada mereka dan kata atas para anbiya ni hanya penyampaian. Innama alaikal balagh. Kan? Atas engkau hanyalah penyampaian, bukan masalah pertukaran. Manusia tak bertukar bukan kerja kita. Kenapalah tak bertukar-tukar perangai macam tu? Bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan saja. Kalau iyalah, itulah kita kata sampaikan saja, itulah tajuk dia. Maksudnya bukan perubahan, itu bukan kerja kita. Perubahan bukan kerja kita. Tapi orang akan runsing kerja, tak ada apa pasal result. Perubahan tu result lah. Sekarang kita kata balik pada asal, semua para anbiya pun hanya ditanggungkan beban untuk penyampaian, bukan beban perubahan. Perubahan tu kerja Allah Ta'ala. Okay. Ini dia. Okay. Okay, dia kata ini macam tadi sebutkan, dia kata barang siapa, dia kata isi kalbunya dengan redha, dengan qadar, atau isi dada dia dengan ketidakkeperluan, kekayaan, keamanan juga kepuasan dan Allah Taala tuangkan dalam hati dia kalbu isikan dalam hati dia kecintaan terhadapnya dan kembali kepadanya, tawakal kepadanya. Dia kata wa man fatahu hazzahu minar ridha. Okay? Dan barang siapa yang terlepas dia habuan dia, terlepas akan dia habuan dia daripada redha. Redha tu dia tak ada dengan qadar. Dengan qadar imtala qalbuhu biddid zalika, akan datang diisi hati dia dengan lawan kepada redha. Tak suka, tak puas hati. Washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahu, dan dia akan sibuk daripada perkara yang padanya kejayaan dia dan juga kebahagiaan dia. Kebahagiaan dan kejayaan dia kat situ dia tinggalkan. Dia sibuk dengan benda tak patut. Dia sibuk kerja kuasa, sibuk kerja jawatan, sibuk kerja sekian, dia akan sibuk. Sedangkan bukan di situ kejayaan dan juga kebahagiaan dia. Kebahagiaan dia pada apa yang dah Allah Ta'ala bagi. Lepas tu manusia yang dia rasa cukup dengan apa yang ada, dia kaya. Sebab tu Nabi kata laisal ghina bi kasratil mal, bukan kaya tu dengan banyak harta, walakinnal ghina nafs, tapi kaya tu kaya jiwa. Orang yang rasa cukup, tak bangun pagi cukup, badan cukup, jari ada semua sekali kan, boleh bergerak, bangun, pinggang tak sakit, itu cukup lah tu. Kita nampak lah memang kereta orang tu mahal, tapi dia tidur malam tak lena. Bukan, tidur malam tak lena. Kadang orang berharta ni, dia macam tak tahu, nak tidur pun makan ubat. Ubat bukan murah tu. Saya dengar kat RM70 sebiji ubat tidur. Dia kena makan ubat tidur untuk tidur. Tidur bayar. Ha? Kan tak tidur ya. Itu cerita kelakar kan, saya cerita dulu ada waktu saya pergi umrah dengan seorang pensyarah dari UIA. Dia waktu tu dia tak sebut nama. Dia kena jaga masjid UIA tu, punya aktiviti dan sebagainya. Waktu pergi tu saya sebilik dengan dia. Yang sebilik dengan dia, lepas tu saya tengok dia ni, Masya-Allah, rajin tu solat malam. Nanti pukul 3 pagi tengok tengah solat. Saya lepas isyak letak kepala, saya tidur sampai pagi kan saya bangun. Dia masuk masjid awal lah, tapi saya tengok rajin. Satu hari saya pujilah dia. Saya kata, doktor, bagus betul doktor, rajin solat. Ana sebenarnya tak boleh tidur. Lepas tu Ana solat. Ana cemburu dengan Inta letak kepala, Inta padam. Kepala saya padam. Dia pasal benda tu nikmat. Dia orang tak boleh tidur. Yang saya kata ni tak pasal ni kot. Dia baru start makan ubat darah tinggi. Waktu dia pergi umrah tu, baru start makan, dia kata. Saya kata pasal stres kot, jaga masjid UIA. Dia kata mungkin kot, dia kata. Dapat jawatan lebih, tambah pening kepala. Kita tak ada jawatan tu, tak kepala padam. Dia benda tu beza, macam kes tadi kan, itu perbezaan dia. Allah Ta'ala tak bagi kita benda ni. Allah Ta'ala bagi kita sini. Tak bagi kita macam tu, macam harta banyak. Tapi kita tak ada medical check up. Sikit medical check up. So kita miskin, tak pergi medical check up, kerap. So kita tak tahu penyakit kita apa ada. Tapi kita happy lah makan. Awak yang pergi medical check up, doktor kata awak tak boleh makan, kan, mula risau. Okay? Kita yang tak pergi, tak risau. Tak tahu mati je.
Tak, basic dia sini. Maksud dia, hidup ni kena gembira. Kan, life goes on. Kan, kalau awak dah kena penyakit tadi, awak concern macam, alamak kan. Nak makan sikit, rasa-rasa, alah manis. Kan. Kan, kena lemak kambing. Itu masalah bila kadang-kadang psikologi lagi teruk. Ada orang tu kan makan lemak kambing. Oh, pagi tadi ada video. Nanti saya share. Doktor tu kata makan lemak ni elok untuk apa orang penyakit kencing manis, dia kena makan lemak yang sihat. Lemak yang sihat dia kena makan untuk banyakkan. Kurang karbohidrat tapi kena banyak makan lemak. Macam biar benar kan. Kita happy lah tajuk tu kena dengan kita. Lepas tu dia kata lepas tu kita suruh makan lemak yang sihat. Dia kata orang pula cakap kalau makan lemak dan sakit jantung pun salah dia cakap. Dia kata salah. Kita macam, biasa doktor ni. Maka kan, yang tu masalah. Doktor tu masalah. Yang tu semua benda tak boleh. Susu pun tak boleh minum. Ngarut. Karut. Allah Ta'ala letak Quran dan Quran susu, minum susu. Apa asalnya? Orang ada allergic tajuk lain. Masalah susu tu memang Nabi SAW Quran turun dan Quran turun tajuk tu. Tentang susu tu Allah jadikan untuk minuman kita. Kenapa kita tiba nak nafikan? Bukan masalah orang tu ada penyakit. Kalau orang penyakit ada kak, bagi minum air pun salah, bagi garam pun salah. Kita tak kata macam tu. Kononnya tak boleh makan. Dia kata kononnya kalau kita bagi susu, pernah entah ada nanah sikit masuk dan tu tong. You are overthinking. Kan? Patut makan sayur tu ingat apa tak ada orang kencing kata tu. Ya. Baja tu datang mana? Pandai. Kecil kat China tanam sayur, najis. Campuran air ni. Memang. Yang subur tu. Yang tu makan tu. Dia tak masalah saya geram masa dia cakap yang tu. Pasal even ada student saya dengar, dia ikut kumpulan dia. Lepas tu kumpulan dia boleh ikut, bukan free, ada bayar. RM60 kot something. Every session sebagainya. Saya kata baik datang kelas saya, free. Datang kelas dia buat apa? Ngarut lah. Tak happy. Tak mari hidup tak happy. Hidup konsum makan daging tidak. Apa hal? Ini daging merah tak elok lah, ini tak elok lah. Tapi doktor bagi tadi saya tengok tu bagus. Tak ada je ni. Dia kata kalau kita kalau orang tu dia kaya, saya sebut dia akan buat medical check up kerap. Actually bila mereka check up tadi kan, memang badan kita ada kadang-kadang musim tertentu kita makan tak ni ke, terlebih makan ni ke, akan jadilah macam tu. Biasalah. Hentang-hentang kereta kita ada pun kadang-kadang minyak hitam nak kena tukar. Memang biasalah tu. Tapi untuk kata orang tu ada penyakit permanent, sampai concern makan pun tak nak, buat apa? Hidup tak happy. Macam tu. Tuhan jadikan kita omnivore. Omnivore makan semua. Relax lah. Pelik betul. Tak pasal tajuk di sini. Dia akan sibukkan daripada kebahagiaan dia. Kan, dia patut dia bahagiakan diri dia. Benda-benda yang dia ada, concern dengan apa dia ada, sibuk dengan benda tak ada. Pusing. Terlepas ni, terlepas tu, alamak ini, Allah itu. Dia lupa qadar Allah Ta'ala berjalan. Dia akan mati. Semua akan mati. Tak ada orang tak akan hidup kekal. Semua akan jumpa Allah Ta'ala balik. Cuma cara kita mati, tarikh kita mati, kita tak kawal. Persediaan tu bukan dengan sibuk makan tak makan. Betul tak? Makan enjoy je lah. Yang tak makan, yang tak makan tapi sakit juga. Tengok tak makan. Sakit, sihat dah ke? Tak, masih sakit. Tak sama. Baik makan, kenyang. Sibuk kan? Pelik betul. Orang kata datang kelas ni dia gila. Betul lah. Kadang-kadang saya tengok ada orang dia makan, dia psikologi. Dia bukan ni pun makan kuah kambing je. Dia tiba tumbang. Kaki 4-4 ke atas. Kan? Tak bagi tahu tak apa. Jangan bagi tahu. Tak bagi tahu dia melantak kongkang kali. Bang, ni kambing. Terus macam tu. Apa salah tu? Tak, saya dalam family saya ada tajuk ni. Dia almarhum bapak saya. Kami dalam family adalah karut je. Serius. Saya kalau makan tu, saya memang darah tinggi. Bukan, cuma tak bagi tahu. Memang tak ada masalah. Ini psikologi sebenarnya. Percaya je kak. Almarhum bapak saya dia ada kisah. Kami, family kami, dia ada tajuk tau. Kami kononnya tak boleh makan ikan jerung. Ikan yu. Family kita orang. Kadang saya sembang-sembang ada korang kata, saya pun sama keluarga. Tak ada kisah, mungkin adik-beradik kita, mungkin keturunan kita sama. Cerita dia macam ni. Kononnya, Allah Alam
Kononnya dulu atuk kami yang berapa lama dulu tak tahu mana satu jatuh ke lautan. Kemudian diselamat oleh ikan hiu. Wallahu alam, kok dia tak kenal dolphin tu. Kita tak tahu kan. Tapi cerita dia telah sumpah bahawa anak cucu dia takkan makan ikan hiu, ikan jerungnya keturunan. Okey, nak cerita almarhum bapa saya dulu, dia mata tak pernah rabun. Dia polis kan, polis hutan tu. Memang ni lah, mata dia gambar lama tak pakai spek. Dia start pakai cermata bila pernah sekali tu ada orang bagi dia makan ikan hiu. Dia makan, tak ada masalah. Orang tu cakap je ikan hiu, ICU terus ke hospital. Ya, jangan cakap. Itu cerita, jangan cakap. Jiran saya seorang macam tu. Dia tak cakap kan. Kita buat itu air kopi campur Milo kot. Dia minum-minum, dia tak boleh minum coklat. Bagi coklat dia muntah. Tapi cerita kelakar dia tak tahu pun dia minum kan. Sedapnya. Boleh tak bungkus balik? Boleh, kita kata tak ada masalah. Lepas tu dia datang rumah kita orang kadang duduk macam tu. Jadi sedap lah kan. Lepas tu last sekali, apa ni? Dia seorang cakap, ni kopi Milo. Terus pergi tandas. Dia cakap je. Dia kadang-kadang ada orang psikologi je. Almarhum bapak saya. Jadi lepas dari tu, start pakai spek. Spek yang pakai. Almarhum bapak saya. Saya langgar dah. Saya makan ikan tu. Tak ada benda jadi. Dia kepercayaan lah. Kita punya belief. Kita percaya sangat jadilah. Lepas tu kadang-kadang benda ni tak hidup dalam keadaan apa. Tak boleh makan, tak boleh ni. Tak happy sebenarnya. Tak? Sepatutnya tak perlu kita pening kepala untuk benda berkenaan. Makan je. Jangan banyak, betul lah. Jangan banyak, saya setuju. Jangan banyak. Minum air banyak tak boleh. Okay? Yep. Kalau yang orang duk satu menyesal, Ustaz cakap tadi tu kan, dia akan kita ulang-ulang. Yang kita ni dengar macam mana nak nasihatkan dia? Qadar. Tapi kita orang kadar. Itulah kita kata hari ni macam ni. Awak lahir anak siapa? Allah tentukan. Awak jumpa siapa? Allah tentukan. Jodoh awak dengan siapa? Anak awak siapa? Semua Allah tentukan. So kita tak boleh nak kata tak suka. So Allah Ta'ala memang uji kita. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 22-23 Al-Hadid tadi. Baca ayat tu betul-betul. Likailah tak sawa ala ma fatakum. Supaya kamu jangan sesal. Allah jangan semua tertulis. Supaya kamu tak sesal atas apa yang terlepas dari kamu. Kamu tak bergembira pula dengan apa yang datang daripada kamu. Nah, itu asas. So basically kalau orang tu beriman qadar, dia akan jadi tu. Dia takkan pening kepala. Dia akan relax je. Dia tahu benda Allah Ta'ala susun. Pasal pengakhiran nanti, akhirat jumpa Allah Ta'ala. Sebab tu kata, bersedialah untuk kematian. Bukan sibuk nak hidup. Kan? Concern kita adalah lepas mati nak jawab apa Allah Ta'ala. Tak ada malaikat tanya, kau diabetik pasal? Papa pukul. Kalau malaikat pukul kita pasal diabetik kan, kita takut jugalah. Kan? Kalau sakit jantung dia pijak. Kenapa makan banyak? Ambil kau. Kan mana ada? Tak ada masalah kan? So malaikat tak pukul kita, buat apa sibuk benda tu? Sibuk dengan benda yang akan selamatkan kita di akhirat nanti. Itu benda-benda tu yang penting. Itu sebab orang sebut disibukkan dia dengan benda yang patut dia bahagia dan selamat. Kan? Dia sibuk dengan benda yang tak patut. Dan sekali tak redha, tak ni, tak sekian sebagainya. Okey, dia kata wa min athari salamatil insan min amradil qulub, dan di antara keselamatan kesan-kesan keselamatan selamatnya seorang manusia tu daripada penyakit-penyakit hati kal hikdi, seperti dengki, hasad, wa nahwihima, dan selainnya, li imanihi annal umura kullaha bi takdirillah. Dia kata selamat hati ni daripada penyakit-penyakit ni adalah imannya dia terhadap perkara-perkara kesemua yang berlaku daripada takdir Allah Ta'ala. Wa annahu subhanahu huwa alladhi a'tal ibadah wa qaddara lahum arzaqahum. Bahawa Allah Ta'ala, Allah SWT, dialah yang memberikan sekalian hamba kadar dan juga memberikan sekalian hamba dan tetapkan atau hadkan, kadarkan pada rezeki-rezeki mereka. Kalau kita tak percaya, ini masalah. Kita tak boleh. Sebab tu orang dapat lebih dari kita dengki. Jangan jealous. Orang lebih dari kita, jangan jealous. Seorang Allah Ta'ala beri pada dia benda, Allah Ta'ala beri pada awak benda, tapi awak dengkikan benda awak tak dapat. Sedangkan benda tu anugerah pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan dan tetapkan. Itu bukan dosa pahala lagi. Macam orang tu cerdik, belum dosa pahala lagi. Cerdik dia pakai untuk apa? Macam orang tu ada harta, belum lagi. Dia pakai untuk apa? Masa kosong ke? Sihat badan. Orang kita sibuk macam dapat. Macam tu je kata, macam mana dia kaya? Tak tanya masa dia kaya. Allah Ta'ala bagi. Walau cara lantak. Kenapa itu kerja Allah Ta'ala? Pasal kadang ada orang buat jahat, tak kaya-kaya pun.
Menipu, tak kaya. Ada orang menipu, kaya. Ada orang jujur, kaya. Ada orang tak jujur, ada orang jujur, tak kaya. Sama je. Pasal itu agihan tadi bukan berdasar kepada perangai awak. Allah Ta'ala bagi rezeki pada siapa dunia ni, pada siapa sayang, siapa tak sayang. Sebab tu tak pernah jadi ukuran. Bila orang tu contoh macam sihat walafiat, adalah mukmin sejati. Taklah. Yang bila Nabi kata mukmin yang kuat lebih disukai di sisi Allah Ta'ala, lebih sayangi sisi Allah Ta'ala berbanding mukmin yang lemah kan. Itu pada kes masalah orang yang suka bermalas-malasan. Suka asyik lemah badan. Memang begini lemah lah. Dia suka sentiasa rasa diri dia lemah. Itu tak boleh. Itu perangai yang tak boleh ada pada attitude pada mukmin yang salah. Sebab tu Nabi kata mukmin yang kuat dia baik, lebih sukai di sisi Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tapi bukan maksud dia itu qadar berjalan. Tapi kes dia kalau lemah orang tu sakit sungguh, itu benda tu Allah Ta'ala akan bagi pahala pula pada dia. Kalau dia bersabar di atas penyakit dia. Macam perempuan sawan pun dapat jamin-jamin syurga. Orang kita bayangkan ahli syurga ni datang kan, dengan anggun, ayu kan, astagfirullah, pegang tasbih. Yang kawan ni doktor golek sawan. Tiba-tiba Nabi, para sahabat kata ini ahli syurga. Orang tak faham. Tapi bila ditanya balik kisah kenapa, sebab Nabi pernah janji pada dia. Dia minta Nabi SAW doakan dia sembuh. Kan dia kata Rasulullah, dia kata inni usra'u wa takasyafu. Aku ni sawan dan aku terselak kain. Doa Allah Ta'ala untuk aku. Nabi kata aku boleh doa untuk engkau sembuh, ataupun kau sabar dengan penyakit engkau, aku jamin tak kau syurga. Pasal dia buat effort semua sekali. Effort yang fizikal dah buat dah, ubat perubatan dan semua dah lepas dah. Last kali minta Nabi doakan. Nabi kata aku boleh doakan kau dengan sembuh, ataupun engkau sabar dengan penyakit ni, aku jamin tak kau syurga. Memang manusia yang dikurangkan akan keupayaan di dunia ni, kalau dia bersabar di atas kekurangan dia, Allah jamin syurga terus. Mata tak ada, sabar, syurga. Dan sampai ada seorang budak hafal Quran di Mesir. Dia buta. Pengacara televisyen tanya. Dia kata, kalau doa kau makbul, apa kau nak minta? Kau tak nak minta ke mata kau lihat? Dia kata, kalau doa aku makbul, aku nak minta Allah Ta'ala, kan janganlah bagi aku penglihatan. Dia kata, semoga dengan aku tak dapat penglihatan nanti, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa aku hari kiamat nanti. Budak tu boleh faham. Menangis pengacara, dengar. Kita kalau dapat doa makbul, habis dah. Kan, kereta besar, rumah besar ni. Itu betul. Itu Malaysia. Yang saya ceritakan yang Mesir tu, budak tu. So basically, dia faham ketiadaan keupayaan tadi akan menjadi syafaat untuk di hari kiamat nanti. So dia tak adalah keluh kesah. So, mana pun si berdoa, kita Doa minta, tapi bukan maksud dia semua sekali benda. Sebab tu kita minta semua benda. Kadang-kadang kita tak faham permintaan kita baik ke tidak. Doa minta Allah Ta'ala tak bagi pun tak apa. Kita dah dapat pahala berdoa. Doa kita tu Allah Ta'ala jadikan syafaat kita kiamat juga, hari kiamat nanti. Sama je. Tak ada beza. Sebab tu kalau kita kata macam orang tu dapat lebih, dapat kurang, yang ni sekian, kita patutnya tak ada hasad, tak ada dengki. Kenapa? Kita iman Allah Ta'ala yang agih-agihkan. Fa'ata man sya'a, maka Allah Ta'ala berikan siapa dia nak. Dia kata atau man sya'a, siapa dia nak dia bagi. Wa mana man sya'a, dan dia halang siapa dia nak. Hatta orang tu baik sekalipun, disempitkan rezeki dia, itu kerja Allah Ta'ala. Yang kita kata sebaliknya, fal fadlu fadluhu, maka kelebihan, any kelebihan ada pada manusia ni, kan, negeri ke negara ke dan sebagainya, manusia, kelebihan dia subhanahu wa ta'ala. Wal ata'u ata'uhu, pemberian adalah pemberian dia. Walihada yuqalu anil hasidi, kerana ini dikatakan mengenai orang yang hasad, innahu adu ni'matillah ala ibadihi, dia adalah musuh kepada nikmat Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Orang yang dengki adalah musuh terhadap nikmat Allah kepada sekalian hamba. Allah bagi dia dengki. Tak boleh. So, itu pemberian Allah Ta'ala. Dan kita kena belajar cari apa yang ada pada kita untuk bahagiakan diri kita. Tak sibuk dengan orang punya. Kita nak benda tadi tapi tak tahu, dapat je jahanam. Dapat yang tak elok kan, macam dapat duit kita jadi jahat. Baik tak dapat duit. Itu yang kita kena tahu. Pasal benda-benda ni adalah di antara perkara yang membantu kita untuk makin kuat. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan juga tak dengki sama manusia. Okey. Wa min athari taqwiyati azimatil abdi wa iradatihi fil hirsi al khairi wa talabihi wallahu a'lam. Nanti sini. Nanti sambung kemudian.
Okay, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat 7 minit.